Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada grup 7 akan membentangkan faktor penglibatan mahasiswa terhadap gejala merempit. Kajian kes yang kami jalankan adalah di Sempang Renggam, Johor. Ahli grup saya terdiri daripada Nurul Hazikah, Nurul Amira Amani, Akilah Khadijah, Muni Zafira dan Hasha Diana. Antara kandungan yang terdapat pada slide ni ialah pengenalan, objektif kajian, metodologi kajian, hasil kajian dan perbincangan, faktor penglibatan, persepsi masyarakat iaitu teori berkaitan, usaha pencegahan dan akhir sekali rumusan. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Seperti yang kita tahu, mak rempit ni merupakan penunggang motosikal yang melakukan dan menunjukkan aksi-aksi berbahaya. Dalam erti kata lain, mak rempit adalah golongan belia yang terbabit dalam kegiatan lumba haram secara berkumpulan menggunakan motosikal kapcai, menunggang motosikal secara berbahaya di atas jalan raya yang mampu mengancam dan membahayakan keselamatan pengguna serta menggugat ketenteraman awam. Semua berkawan satu orang, hooray. Semua berkawan satu orang, hooray. Semua berkawan satu didik. Terma mak rempit di Malaysia bermaksud individu yang menyertai perlumbaan haram menggunakan motosikal berkuasa kecil. Menurut Rozmi juga, terma rempit berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu rump it yang mencirikan pelumba yang sedang memelas minyak di jalan raya ataupun lita yang mana menjadi nama julukan bagi individu yang terlibat. Secara umumnya, terma mak rempit sebenarnya merupakan gelaran yang diberi oleh orang ramai kepada mereka yang merempit. Gelaran mak rempit diberikan kepada seseorang individu lelaki yang menunggang motosikal dan terlibat dengan kegiatan berlumba serta melakukan aksi-aksi berbahaya bagi mencari titik kepuasan daripada penglibatannya menurut Muhammad Mursyid. Penglibatan belia dalam kegiatan rempit ini adalah secara berkumpulan atau dalam kelompok kecil yang mengakibatkan belia mudah untuk dimanipulasi dengan pembentukan subbudaya atau subculture yang secara tidak langsung wujud bagi membezakan diri dan kumpulan dengan budaya maupun norma sebenar dalam sesebuah masyarakat. Kebiasaannya, gejala mak rempit ini akan mendapat habuan yang disediakan dalam perlumbaan haram seperti wang ringgit apabila mereka berjaya memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh kumpulan mereka tersebut. Okey, seterusnya saya akan jelaskan tentang objektif kajian. Yang mana dalam kajian kami ni, kami telah menggariskan beberapa objektif yang mana akan membantu dalam penghasilan dapatan kajian. Okey, jika kita lihat di sini, objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti sejauh mana keterlibatan mahasiswa terhadap kegiatan rempit dan lumba haram. Yang kedua, kami ingin mengenal pasti faktor penglibatan mahasiswa terhadap kegiatan merempit. Seterusnya adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan persepsi masyarakat luar terhadap golongan mahasiswa yang terlibat dengan gejala rempit. Dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan teori devian yang berkaitan dengan salah laku rempit dan lumba haram. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada metodologi kajian. Okey, dalam menjalankan kajian ni kami telah menggunakan kaedah pelaksanaan yang berbentuk pendekatan kualitatif. Jadi teknik yang kami gunakan dalam menjalankan kajian ni adalah hasil gabungan daripada 3 kaedah, iaitu kaedah pemerhatian, kaedah dokumentasi dan juga kaedah tembual terhadap informan. Okey, kaedah yang pertama iaitu kaedah pemerhatian. Pemerhatian ni kami telah jalankan di kawasan Simpang Renggam, Johor, iaitu pada malam minggu, pada hari Sabtu di kawasan yang lengang, tidak mempunyai kenderaan lain dan juga merupakan kawasan yang berjalan lurus. Dengan kaedah pemerhatian ni, kami dapat menyaksikan sendiri kegiatan perlumbaan haram yang dijalankan oleh mat rempit tersebut. Kami hadir ke tempat kajian untuk melihat pemerhatian dengan ditemani oleh rakan kami yang juga merupakan salah seorang mat rempit yang terdiri daripada golongan mahasiswa. Okey, seterusnya kaedah temu bual.
temu bual ini kami telah jalankan terhadap golongan mahasiswa yang terlibat secara aktif atau pernah terlibat dengan gejala rempit di Simpang Renggam, Johor tersebut. Dan kami hanya memilih 5 orang sahaja informan untuk ditemu bual, dan temu bual tersebut memakan masa dalam tempoh antara 30 hingga 45 minit bagi setiap seorang informan. Dan kaedah kajian yang terakhir iaitu kajian dokumen, yang mana kami telah dapati melalui buku, artikel, jurnal dan laporan kajian yang pernah dibincangkan dalam kajian-kajian lepas. Kajian dokumen ni adalah sebagai rujukan untuk menambah maklumat dan juga menyokong dapatan kajian kami. Seterusnya, jadual yang kita lihat ni adalah maklumat informal yang kita orang interview. Ada 5 orang. Nama dia ada Fardin, Nazri, Saiful, Reza, Aiman. Yang dalam jadual ni, kita orang telah membagikan kepada beberapa bahagian, antaranya umur, usia mula merempit, pengalaman merempit, pemilikan lesen memandu ada ke tak, kawasan tempat tinggal, tempat yang diorang merempit tu taman perumahan ke, kampung ke, macam tu. Lepas tu catatan aktiviti, diorang ni sebenarnya merempit aktif ke, tak aktif ke. Kemudian saya akan jelaskan mengenai faktor pelibatan, iaitu apa yang menyebabkan mereka terlibat dengan aktiviti lumba haram ataupun merempit tersebut. Yang pertama iaitu faktor pendorong diri, yang mana seseorang mahasiswa terlibat dengan salah laku rempit ini disebabkan oleh keinginan dalaman mereka ataupun dorongan orang yang terdekat. Seperti yang dinyatakan, salah satu faktor yang mendorong diri mereka untuk terlibat adalah kerana rasa bosan. Kebanyakan responden merasa bosan kerana tidak mempunyai aktiviti yang ingin dilakukan sehingga mereka merasa tidak mempunyai hala tuju. Jadi, mereka meluangkan masa tersebut dengan berlumba motosikal. Mungkin mereka hanya bermula dengan sekadar untuk suka-suka, tetapi akhirnya membawa kepada keterlibatan dalam lumba haram tersebut. Selain itu, faktor lain yang didapati ialah kerana pengaruh rakan sebaya. Rakan adalah boleh dikatakan sebagai individu yang paling rapat dan paling banyak meluangkan masa bersama, terutamanya ketika kita berumur meningkat remaja. Jadi, kebanyakan responden menyatakan bahawa bermulanya detik pelibatan mereka sebagai mat rempit adalah kerana ajakan rakan mereka sendiri. Perasaan ingin mencuba juga merupakan faktor yang menjadi pendorong diri mereka untuk terlibat dengan aktiviti ini. Faktor penglibatan yang kedua ialah masalah dalam keluarga. Poin yang pertama ialah pendekatan yang kurang sesuai oleh ibu bapa. Yang pertama ialah ibu bapa ini suka membanding-bandingkan anak-anak. Ibu bapa seringkali membanding-bandingkan kebolehan ataupun kelemahan anaknya dengan orang lain. Ada ketikanya perbandingan ini dibuat antara adik-beradik. Poin yang kedua pula ialah kurang mendapat kasih sayang dalam keluarga. Menurut Haini dan Piccioro 2006, ibu bapa bakal menghadapi masalah dalam membina perhubungan perseorangan dengan anak-anak, mengawal gerak-gerik anak-anak, mempengaruhi cara keibubapaan serta sukar untuk memenuhi kesemua tuntutan anak-anak dalam sesebuah keluarga yang mempunyai isi keluarga yang besar. Hal ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk jati diri anak-anak. Seperti sedia maklum, anak-anak merupakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah kepada ibu bapa dan sudah semestinya pembentukan jati anak-anak ini merupakan cerminan daripada ibu bapa mereka sendiri.
Sekiranya ibu bapa tidak mampu membahagikan kasih sayang dan perhatian seadilnya, maka ibu bapa lah yang harus menanggung pembawaan anak-anak yang tidak seperti diharapkan. Dapat dirumuskan bahawa masalah di dalam keluarga seperti porak-peranda dalam keluarga, kurangnya didikan dan kawalan ibu bapa menyebabkan pengaruh yang tinggi oleh rakan sebaya dalam kalangan anak-anak. Anak-anak mudah terjebak dengan rakan sebaya kerana di waktu seusia ini mereka mudah terpengaruh oleh benda-benda yang menarik. Walau bagaimanapun, masa yang dihabiskan ibu bapa di luar rumah itu, iaitu sewaktu bekerja, akan mengurangkan masa mereka berada di rumah bersama-sama anak. Ini dengan sendirinya akan mengurangkan masa ibu bapa untuk mengawasi anak-anak mereka dan juga membimbing dalam perkembangan emosi mereka. Seterusnya, faktor yang ketiga, tekanan masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, tekanan daripada keluarga, masalah percintaan, taraf sosioekonomi yang rendah. Oleh itu, berdasarkan temu bual yang dijalankan, terdapat pernyataan responden yang mengatakan faktor utama mereka terlibat dalam gejala merempit adalah tekanan daripada keluarga. Keluarga ni merupakan antara faktor utama dalam kehidupan seseorang remaja. Kegagalan ibu bapa dalam mendidik anak-anak akan menjejaskan masa depan mereka. Seterusnya, mereka akan terlibat dengan gejala-gejala sosial dan tidak mampu untuk membentuk diri mereka menjadi orang yang berguna dan berwawasan. I hate you! Why you make me hard? You say I love you to me, but why you leave me in hate? Why? Hate! Dalam konteks yang lain, terdapat juga informan yang mengakui beliau tertekan kerana masalah putus cinta dengan teman wanita dan memilih jalan merempit bagi melepaskan segala tekanan serta rasa kecewa dan geram yang dialaminya. Mungkin dengan membawa motor pada had laju yang maksimum boleh memberikan kepuasan bagi mereka. Kita mana tahu kan? Yang tahu je tahu. Seterusnya, salah satu faktor memainkan peranan dan secara tidak langsung menyebabkan golongan mahasiswa terlibat dalam gejala merempit adalah disebabkan taraf sosioekonomi yang rendah dan sederhana. Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh para informer, majoriti mahasiswa yang terlibat dengan gejala ini mempunyai latar belakang yang berpendapatan rendah dan sederhana. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap golongan mahasiswa yang merempit ni. Secara umumnya, yang kita tahu majoriti masyarakat sekarang berpersepsi bahawa golongan rempit ni biasa melibatkan mereka yang tidak berpendidikan ataupun yang berpendidikan tapi rendah. Tapi bagaimana pula kalau masyarakat didedahkan dengan persepsi bahawa sebenarnya ramai je golongan yang berpendidikan tinggi, bahkan di peringkat diploma maupun degree yang terlibat dengan gejala rempit ni. Daripada situlah akan menyebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap mereka. Ini akan menyebabkan kelompok masyarakat ni lebih jauh untuk mendekati golongan rempit. Sedangkan golongan rempit ini juga merupakan generasi muda yang akan menjadi pelapis kepada masyarakat. Sebenarnya persepsi ini wujud adalah kerana masyarakat itu sendiri yang bertindak untuk abaikan golongan-golongan yang macam ni, tanpa ambil tahu pun apa punca sebenar mereka ni terlibat. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan perasaan curiga masyarakat terhadap golongan mak rempit ni. Okey, contohnya macam kalau ada berlaku kemalangan jalan raya yang melibatkan kereta dengan motor dan penunggang motor tersebut merupakan seorang lelaki yang muda lah contohnya.
Jadi pastinya masyarakat akan beranggapan bahawa lelaki tersebut sebenarnya seorang mak rempit. Sebab itulah kemalangan tu boleh berlaku berpunca daripada mak rempit itu. Walaupun sebenarnya lelaki itu tak ada kaitan pun dengan gejala sosial. Itulah contohnya kalau persepsi negatif masyarakat ni terhadap golongan mak rempit sampai seburuk itu. Okey, untuk poin yang ketiga, menidakkan pelibatan golongan ini terhadap aktiviti berkaitan kemasyarakatan. Okey, bila masyarakat ni dah anggap mak rempit ni tak berguna dan tak mampu bagi apa-apa sumbangan pun kepada masyarakat, jadi bila ada sebarang aktiviti yang berkaitan kemasyarakatan macam gotong royong dan sebagainya, mereka tak harap pun mak rempit ni akan tolong. Sebabnya mereka anggap mak rempit ni memang tak berguna kepada mereka. Walhal mak rempit lah yang sepatutnya diawasi dan diberi panduan supaya diorang kembali selari dengan budaya dominan yang normal. Sebabnya mereka ni pelapis masyarakat. Jadi apa pun yang masyarakat anggap negatif terhadap mereka harus dipositifkan balik sebagai kunci untuk menerima golongan ini. Ini adalah sebahagian daripada proses bimbingan terhadap mereka. So, dengan usaha inilah yang akan dapat menghalang gejala rempit ni daripada terus berleluasa. Seterusnya tentang teori yang berkait dengan tajuk kami, iaitu teori labeling. Teori labeling ni adalah sebuah definisi yang ketika kita bagi pada seorang, dia akan jadi identiti orang tersebut. Dengan kata lain, kalau kita memberi label pada diri seseorang, kita akan mempunyai kecenderungan untuk melihat dia secara keseluruhan peribadinya. Maksudnya kalau seorang itu berbuat buruk, contohnya dia mencuri, kita akan label dia sebagai pencuri kan. Jadi selepas itu apa pun kebaikan yang dibuat, kita tak akan nampak sebab kita dah label dia sebagai pencuri. So apa-apa kecurian yang berlaku, mesti kita akan label orang tu, macam tu. Tapi dalam hal ini, teori labeling ini dikaitkan dengan individu yang dilabel sebagai devian mendapati dirinya disisih dan disingkirkan oleh ahli masyarakat yang patuh kepada perundangan. Penyisihan dan pengasingan ini akan menjuruskan individu tersebut ke dalam kumpulan devian bersama-sama individu lain yang berkongsi nasib yang sama. Salah satu contoh ialah label yang diberikan masyarakat kepada individu yang dianggap berperilaku menyimpang. Yang lagi parahnya, individu tersebut membiarkan je masyarakat dengan persepsi sedemikian. Contohnya gejala rempit yang berlaku di kalangan mahasiswa, yang mana golongan ini tak peduli pun akan tanggapan masyarakat terhadap mereka, sampai tanggapan tersebut jadi lagi buruk dan tak boleh diubah. Sehingga kan boleh jadi lebih parah apabila terdapat mahasiswa lain yang bermotosikal tapi tak terlibat pun dengan kegiatan rempit ni pun boleh dilabel sedemikian oleh masyarakat. Ini disebabkan golongan mahasiswa yang dah pun terlibat dengan gejala mak rempit ni tak nak pertahankan diri dan ubah persepsi masyarakat tu sendiri terhadap mereka. Padahal mereka boleh je nak ubah tanggapan tu jika mereka benar-benar meninggalkan gejala tersebut. Seterusnya, usaha pencegahan boleh dilakukan oleh kerajaan, institusi pendidikan, masyarakat dan juga ibu bapa. Pihak kerajaan boleh membuat perancangan program yang dapat membina sasiah. Contohnya, program pembangunan belia yang berunsurkan pendidikan. Institusi pendidikan pula perlu memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan tentang bahaya perilaku devian, iaitu merempit. Selain itu, masyarakat juga boleh memberi perhatian kepada keadaan sekeliling. Akhir sekali, ibu bapa juga turut perlu memberi perhatian dan kawalan kepada anak-anak. Kita pergi ke yang terakhir, iaitu rumusan. Dalam hal ini kita dapat rumuskan bahawa usaha untuk mendekati dan melibatkan golongan mahasiswa bersama masyarakat adalah penting dan perlu dititikberatkan bagi mencari sesuatu resolusi atau jalan penyelesaian dalam menangani masalah ini di peringkat awal.
Ini adalah penting kerana rakan, keluarga dan masyarakat adalah individu atau kelompok yang rapat dan berada di sekeliling belia yang berisiko terbabit. Pendekatan yang dikemukakan tersebut adalah diperlukan bagi menangani permasalahan ini daripada terus berlarutan. Aktiviti khusus kepada mak rempit yang berorientasikan kepada aktiviti berkumpulan bersama-sama masyarakat mampu untuk menarik golongan belia lain untuk turut sama terlibat, sekaligus dapat mengurangkan aktiviti belia yang tidak berfaedah. Sekiranya tidak ditangani secara berkesan, masalah ini akan berterusan kerana aktiviti ini mempunyai pengikut baru, khususnya jika penglibatannya di kalangan pelapis mahasiswa. Pendekatan yang bersesuaian kepada golongan ini dapat dilaksanakan secara tidak langsung. Golongan mahasiswa dapat menghindari gejala sosial dan aktiviti yang tidak berfaedah, sekaligus mencerminkan potensi mahasiswa sebagai pemacu kemajuan negara pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.